Pesuruhjaya Agama Negeri Terengganu yang juga merupakan jawatan kuasa PIPG SMK Ibrahim Fikri, Tuan Haji Arifin Bembo yang naik yang di-Pertua PIPG, dan sahabat saya lah yang mulia Dr. Tengku Asmadi, yang merupakan motivator. Jadi elok benar kita panggil dia hari ni, sebab tempat ni tempat dia main dulu. Sebab dulu pun saya rasa dia juga pernah lompat pagar termasuk ke dalam itu. Sebab ini sekolah dia daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ini sekolah yang mulia Dr. Tengku Asmadi, dan siapa sangka anak seberang kaki sekarang tersergam indah di Ipoh, Perak, satu bangunan Wisma Tengku Asmadi. Tahniah saya ucapkan kepada anak seberang kaki. Bangga juga pergi ke Ipoh tengok Wisma Tengku Asmadi. Cerita kat orang Perak, tuan kampung saya tu. Serta pegawai-pegawai jabatan dan pejabat pendidikan daerah Kuala Terengganu, guru-guru penolong kanan serta guru-guru SMK Ibrahim Fikri serta seluruh keseluruhan guru-guru AJK PIPG SMK Ibrahim Fikri, penerima-penerima anugerah cemerlang 2014, dan para ibu bapa, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dihormati serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama, dan lebih-lebih lagi ada dua program yang tidak secara langsung hari ini banyak memberi manfaat kepada kita. Pertama, dengan mendengar tazkirah daripada yang mulia Dr. Tengku Asmadi tadi, kerana menjadi budaya Negeri Terengganu sekarang dalam transformasi Terengganu baru, kita nak memperbanyakkan dari segi memberikan dalam konsep kita untuk kita memberikan lebih banyak unsur-unsur kerohanian kepada rakyat Negeri Terengganu. Jadi menjadi amalan kepada transformasi Terengganu baru ini untuk kita perbanyakkan program-program tazkirah, professional talk, dan apa sahaja dalam prinsip nombor 1 dalam transformasi Terengganu baru, iaitu inklusif. Suara rakyat kita nak dengar, suara orang lain kita nak dengar, dengan tidak cara langsung akan dapat membantu kita meneruskan perhidupan yang lebih mencabar untuk masa-masa yang akan datang. Dan yang kedua, kita tambahkan lagi kerohanian kita dengan memperdengarkan bacaan Quran, kerana telah menjadi satu amalan kerajaan kepada program rasmi kerajaan mesti dimulakan dengan bacaan Al-Quran. Dan elok benar kalau kita panggil bekas-bekas khariah kita. Malam ni ada majlis perasmian musabaqah tilawah Al-Quran peringkat Negeri Terengganu di Sungai Tarong, Setiu. Jadi jemput belakalah, kita beramai-ramai pergi, kerana kita sedang memikirkan bagaimana kaedah dan caranya kita nak jadikan musabaqah ini boleh menarik ramai pengunjung-pengunjung dan crowd, ramai orang minat ni, macam minat Siti Nurhalizah. Jadi tak tahu macam mana, mungkin Datuk Sejaya boleh buat satu masa nanti tahun depan ke, panggil Datuk Siti Nurhalizah untuk memperdengarkan bacaan Quran bagi memulakan majlis. Barulah orang ramai, dan lepas tu boleh pula sign autograf dan bergambar dengan Datuk Siti Nurhalizah. Saya yakin beratus ribu orang akan hadir dalam musabaqah kita. Tak apa, kerana ini peringkat pertama. Mula-mula dia hadir kerana nak melihat Siti Nurhalizah, maka seterusnya ia akan jadi budaya. Budaya ini akan memantapkan generasi kita yang akan datang. Ini yang perlu kita laksanakan sebenarnya.
Kerana tiada siapa hari ini yang boleh beritahu kepada kita hari ini sejak bila orang perempuan ni mula bertudung. Kerana saya masih ingat zaman tok nenek kita atau mak kita dulu pun naik Vespa tu, dulu naik Vespa pakai sepak hitam, nah, rambut jombo sambul, pakai pula baju kebaya, lepas tu kain pula belah pula, naik atas skuter dulu. Tak, tapi entah macam mana kita melihat perubahan berlaku, entah siapa pun tak boleh beritahu bagaimana bermulanya. Dan hari ini kita tengok anak-anak kita amat minat dengan tudung, bermacam-macam tudung ada. Tudung bawah lah, tudung ikan kembung lah, macam-macam dia ada. Siapa dia yang buat, dan akhir sekali boleh mengenerikkan ekonomi, boleh memastikan melahirkan entrepreneurship. Maknanya yang saya terkejut bila saya pergi melawat ada ke rumah, saya tengok dalam satu rumah tu penuh tudung. Saya kata buat benda, dia kata jual. Dan saya kata mana ada orang beli rumah dalam rok gini. Dia kata dah. Dia pun tunjuk saya kotak-kotak. Rupanya hebat, dia menggunakan teknologi, dia jual melalui online, tak payah buka kedai, ambil gambar masuk dalam Facebook, besok orang akan masuk duit dalam akaun, lepas tu pasang kotak hantar saja. Dia kata ini teknologi yang sedang berlaku. Sama juga dengan luar negara. Bila saya pergi ke Australia, saya pergi ke kedai nak beli tilam. Tulang anak saya hantar anak saya belajar dulu, saya nak pergi belilah, dah dia sewa rumah, nak pergi cari tilam, tak jumpa tilam. Cari kat kedai susah tilam. Dia orang kata kat saya tak susah, dia kata. Saya kata macam mana nak beli tilam? Dia pun buat keluar handphone, dia pun tak, dia pun tunjuk saya, pilih tilam mana yang kita nak. Saya kata oh macam itu. Lepas tu terus kita pilih, lepas tu kita online, masuk kredit kad kita dalam itu. Dan dia pun beritahu besok pukul 4 petang akan dihantar ke rumah. Saya pun tunggu esok tepat jam 4 petang, tilam sudah dihantar ke rumah kita. Ini satu teknologi hebat. Dan kemudian kalau macam tu saya kata senang lah. Kemudian nak beli katil pula, tengok dalam komputer, beritahu katil pilih, tekan, dia pun beritahu besok pukul 5 petang akan dihantar. Tunggu, dia pun hantar dalam kotak. Dan saya kata guna ni pasang dah. Dia kata kita tu hantar je, dia kata. Dah dia kata pasang, dia pun suruh cari pula, cari dalam internet pula, tukar pasang, cari pula internet, beritahu okey, internet kata tunggu dalam 2 jam lagi kita akan sampai. Dia pun sampai, dia pun pasang, upah pula sekali lagi. Maknanya sekarang sudah createkan ekonomi. Rupanya baru saya tahu inilah sebenarnya bagaimana cara untuk kita nak mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Dan akhirnya orang yang berniaga tidak memerlukan kos yang tinggi, dan orang yang berniaga amat security. Dan satu lagi, kita membudayakan kepada masyarakat budaya tentang loyalty ataupun keikhlasan dan kejujuran. Kerana ini akan melahirkan masyarakat yang jujur. Bila kita bayar dulu, orang yang kita bayar itu dia boleh tak hantar barang kat kita. Tetapi masyarakat di Australia, dia cukup disiplin, dia cukup loyalty, dia cukup jujur, kita bayar besok dia hantar. Ini yang berlaku. Dan ketika saya pergi ada satu tempat itu, naik taksi, beritahu taksi pakai meter. Saya pun beritahu nak pergi kat mana. Dia pun pergi sampai tempat. Saya kata tak betul, bukan saya nak pergi sini. Dia silap faham, mana saya nak pergi tempat lain. Tak apa, dia kata dia hantar balik. Dia hantar balik ke tempat itu. Saya tengok meter dia lebih kurang dalam $30. Dan saya nak bayar $30. No, dia suruh saya bayar $10 saja. Saya kata why? Dia kata kerana silap dia. Jadi silap dia, responsibility itu adalah dia. Jadi bayar 10 sebab daripada tempat saya naik ke tempat sini hanyalah $10 saja. Cubalah fikir, orang putih jujur,
maknanya dia ada peluang tadi nak ambil 30, tetapi walaupun dia hantar saya dengan keadaan yang rugi, tetapi dia mempunyai ciri-ciri kejujuran dan keikhlasan yang tinggi, kerana environment dia, kerana pembentukan jati diri yang telah dimulakan oleh kerajaan dia, yang dimulai oleh pemerintah, yang akhirnya melahirkan masyarakat yang hebat. Inilah sebenarnya yang kita nak praktikkan dalam kehidupan manusia kita. Kita duk fikir hari ni, saya pun duk fikir, mana khabar Datuk Sujaya ni, pertama nak suruh jambang bersih, tandas bersih. Ini yang kita duk pening kepala, nak mikir supaya tandas awam bersih, itu saja. Maknanya orang yang guna tandas ini, dia mempunyai disiplin yang tinggi. Pertama, sudah guna, dia akan fikirkan orang akan guna selepas itu. Yang kedua, orang yang bekerja jaga tandas itu ada jati diri untuk beri servis yang terbaik untuk orang lain. Dia akan bersih molek-molek. Dan orang yang guna itu akan memikirkan bahawa dia selepas daripada ini ada lagi orang nak guna. Bagaimana kita nak buat macam itu? Ini pun pening kepala nak mikir waktu. Belum lagi mikir lagi nak buat pelancongan, bagaimana nak mikir lagi kecemerlangan pendidikan, bagaimana nak mikirkan lagi tentang pantai-pantai yang ada di negeri Terengganu, bagaimana nak fikir lagi jalan-jalan yang rosak, bagaimana nak fikirkan keadaan panas dalam Dewang ini. Panas tak Dewang ni? Panas dah? Panas dah? Siapa kata panas kat tangan? Dok lama, terima kasih. Ingat nak beri sumbangan akaun, jadi tak jadilah sebab dah panas. Kalau tidak, lepas lalu hari ni akaun belaka. Alhamdulillah, selamat binti kerajaan. Sebab apa jadi gitu? Kerana masyarakat kita kena berubah, kena transformasi. Kalau semua sekali akad tadi nampak benda ni kecil bagi kita, sebenarnya besar bagi sekolah. Kerana kebergantungan apa yang PIBG akan terima bantuan hari ini daripada saya yang dijemput hari ini ditentukan oleh yang hadir pada hari ini. Kalau hadir hari ini rapat ni macam sekolah Chongwa Wisik, sekolah Chongwa Wisik, kalau PIBG hari sekolah ke hari kerja ke, saya pernah tanya dia orang, dah pasal apa mau mari pada hari ni hari kerja, tutup ke kedai hari ni? Tak apa, tutup hari ni rugi ya, saya kata tak apa, demi untuk pendidikan anak-anak. Ini sikap dia. Kalau sikap ini ada di kalangan kita, tak susah dah cikgu-cikgu sekolah sebenarnya. Tak ada orang timbul dah. Dan tidak akan ada orang cakap hari ni kalau sekolah minta pitih. Ni hari ni kita dengar minta pitih semua sekolah. Tak ada kerja lain cikgu, minta pitih. Maha pitih kita semua. Kita tidak pernah fikirkan bagaimana cikgu nak menghadapi anak-anak kita. Kita duduk di rumah hari ni, anak kita 2 orang, macam ke 100 orang berasa. Khabar gitu, Mek, mudah so keluar Mek, pakai baju ketat, seluar ketat. Hei, mak baru apa kau? Pasal lama mak. Ni pasal baru lah ni. Kau sekat kau bagus. Anak jawab, kau ketat kau bagus. Learning, ibu bapa terima kasih pada kerajaan negeri. Sebab apa? Learning, kalau Mek nak keluar rumah, Mek jangan keluar pakai seluar ketat-ketat tu. Dah apa mana kita Mek? Pergi maidan takak lagi. Hanya masuk balik learning. Learning alhamdulillah. Ramai ibu bapa sokong. Terima kasih pada kerajaan negeri. Sebab lama ni dia kata tak boleh nak apa. Dah sok gendong Mek, ngorong lelaki Mek. Duduk rumah malam-malam Mek, dah sok keluar. Dia terjun kat tikar. Dia topik kat belakang. Betul. Hari ni di patah kita dah tak jumpa dah. Saya suruh Datuk saya bawa round bank jenazah keliling patah Cana. Jumpa aku bola bank jenazah. Jangan main saya kata gini. Kita buat sungguh. Hari Jumaat
kita sedang latih ya. Kita sedang nak latih penguatkuasa wanita yang terdiri daripada penguatkuasa Majlis Bandar Raya. Kita akan bersama dengan Maidam. Sebab tengah sembahyang Jumaat, takkan nak suruh orang lelaki pula pergi cari. Dia tak pergi sembahyang pula Jumaat, dia takak orang kata, mu tak pergi sembahyang takak orang pula. Jadi sekarang kita sedang latih penguatkuasa wanita. Jadi kita dapat peluang pekerjaan. Saya kata mudah je. Saya sekarang ni sedang memikirkan bagaimana nak menambahkan peluang pekerjaan. Pertama tu kata-kata orang, kau tambah lagi. Jadi kerana itulah saya sekarang ini sedang menggerakkan dalam 8 prinsip TTP, iaitu kita gerakkan tentang soal inklusi, surau dan masjid, sumber penyatuan. Maksudnya surau dan masjid ini perlu dibuat transformasi. Surau dan masjid ini kita kena fikirkan, tak boleh lagi ketulaan, kena fikirkan. Dan saya dah minta Datuk Putrajaya untuk kita fikirkan bagaimana surau dan masjid nak bantu orang miskin. Surau masjid orang duk fikir adalah tempat orang sembahyang, sedangkan surau dan masjid ini luas maknanya. Boleh kita jadikan tempat untuk membantu menangani permasalahan kemiskinan. Ada 2 perkara yang saya beritahu kat Datuk Putrajaya yang akan kita buat dalam masa terdekat. Pertama, kita nak cari orang miskin. Dapat orang miskin, kemudian saya akan minta Datuk Putrajaya cari van, mobile kiosk untuk bantu orang miskin yang berminat untuk berniaga. Yang boleh bawa kereta, kita bagi dia mobile kiosk. Majlis Bandaraya bantu dia cari tempat-tempat di tempat yang strategik di bandar untuk dia dibenarkan menjual. Depan Wisma Darul Iman saya akan benarkan dia jual. Kita buat tapak malai lewat situ, dia buka untuk jual lauk-lauk, nasi-nasi. Orang kerja nak balik, waktu pejabat, wah berhenti dulu lah. Nah, lockdown nak balik pun, beli nasi kuku di situ. Macam kat Kuala Lumpur banyak saya buat, saya tengok. Ini kita nak bantu. Akhir sekali orang miskin ini akan kita dapat bantu. Dan orang miskin ini juga kita benarkan, mungkin kita juga minta dia supaya dia jual kat masjid. Supaya bila dijual kat masjid sampai waktu takkan dia nak jual lagi. Orang akan kata kat dia, mau tak buat semayang ke? Dia akan berhenti nak semayang. Maka kita dapat melatih orang miskin ini dalam membantu dia berniaga. Dalam masa yang sama dia akan ingat kepada Allah SWT. Jadi saya juga akan minta benarkan, mungkin orang berniaga ada kios ini, dia boleh jual waktu orang semayang Jumaat. Mulai waktu semayang Jumaat, dia parking depan masjid, isteri dia yang jaga, dia pergi semayang. Anak dia anak-anak lelaki pergi semayang, isteri dia dengan anak perempuan tunggu di situ. Bila orang balik daripada semayang, bayangkan orang dahaga, orang lapar, beli. Lepas tu start back, pergi duduk patak tapang pula, jual situ pula hari ni. Jadi satu hari berapa pendapatan dia akan dapat. Dan kita akan juga menyediakan tapak-tapak berseminggu. Dan kita akan perbanyakkan ruang-ruang perniagaan di kawasan-kawasan strategik, termasuk insya-Allah kita akan buka depan Jalan Sultan Ismail, depan Majlis Bandar Raya, sekali seminggu, malam minggu kita akan tutup jalan tu. Kita bagi orang berniaga satu hari, start pada pukul 7 petang sampai pukul 12 malam. Kita benarkan orang-orang menjual, dan kita akan utamakan orang-orang miskin yang dibantu oleh Maidam untuk berniaga. Dan selepas ini kita sedang laksanakan satu lagi konsep pasar minggu eksklusif, pasar minggu eksklusif di kawasan Ladang, Tanjung, belakang Grand Continental. Sekarang sudah diratakan tanah. Lepas ni akan dimasukkan kanopi-kanopi yang kekal. Kita akan buka 7 hari 7 malam situ. Tetapi orang berjual gila-gila. 2 malam orang lain, 2 malam orang lain, dan satu lagi 3 malam. 2 malam kita bagi orang puang saja jual. Malam 2 malam tu orang puang saja jual. Orang lelaki tak dibenarkan. Kalau orang lelaki nak jual, orang lelaki boleh beli. Kalau orang lelaki nak jual boleh, kena pakai baju orang puang. Gitu. Kita nak memujukkan pasar, dipanggil pasar nita untuk kaum wanita. Kita tahu bahawa kaum wanita ni antara orang yang mendominankan ekonomi. Kita nak galakkan wanita Terengganu hari ini supaya lebih ke depan. Dan Alhamdulillah, sekarang ini saya nak beritahu di Agro Bazar Singapura sekarang ini bermula.
Bermula karnival makanan tradisional Terengganu, sekarang Kak Agro. Orang tepuh kita telah dijemput jual sate ikan ni. Ramai ni sekarang ni start kita buat. Kita dah masuk. Dan tak lama lagi saya akan pergi untuk berbincang dengan kerajaan Singapura untuk bekalkan buah buku. Baru ni timbalan menteri dia Mr. apa ni, saya lupa nama, Maskos datang jumpa saya, kita bincang, saya beri dia makan kopok Bukit Tobing, sedap. Dia kata, pasal apa tak jual kat Singapura? Dia tanya saya kata bukan tak jual, mu tak beri, saya kata. Lepas ni dia nak beri, dia akan beri kat Agro. Lepas tu dia bagi kat Agro kita. Sekarang kita masuk makanan Terengganu dulu. Dia ada 3 Agro diperuntukkan untuk Malaysia, dan 1 dia akan peruntukkan untuk negeri Terengganu. Kemudian saya suruh dia makan buah duku, dia makan tak berhenti-berhenti. Dia kata, buah apa ni? Saya kata, buah duku. Pasal apa sedap sangat? Dan pasal apa Singapura tak ada? Saya kata, dulu ada, sekarang mu tak bagi masuk. Sebab macam lah, kandungan lah, ada itu ada ni. Oh tak adalah, dia kata. Saya makan bagus. Suruh bincang balik, kita akan bincang balik. Dan kita akan kaji buah duku ini. Kerana kita nak buah duku ini, kita nak proses supaya buah duku ini boleh tahan lama. Lepas ni kita nak hantar ke Singapura, kita buat packaging molek-molek supaya buah duku yang sudah buang kulit dah, biar dia makan tak putih, biar pokok dia ramah kena apa nama ni, orang panggil kena uluran ni. Makan buah duku kena uluran. Ini cara dia. Dan insyaAllah kita sekarang sedang di UNIZA sedang buat kajian tentang nasi dagang. Sebab kita lepas ni nak minta nasi dagang ini berada dalam kapal terbang. Kita sedang proses supaya nasi dagang boleh tahan setahun. Nasi dagang boleh tahan setahun, lagu mana? Maknanya sedang buat. Tapi prosesnya kita buat dalam daun pisang. Nak makan, masuk dalam microwave, baru boleh makan. Ini sedang kajian oleh UNIZA, dan kita sedang kaji kerupuk pula untuk masukkan sekali nasi dagang plus kerupuk. Makan nasi dagang, makan dengan kerupuk. Dan insyaAllah doakanlah, mungkin dalam awal tahun depan kita akan buka di kawasan Tanjung juga, dekat dengan Grand Continental tu juga. Kita akan buka pasar apa ni, dulu kita panggil apa, Taman Selera baru. Dalam konsep cara lama dimensi baru, kita akan buka Taman Selera, tapi Taman Selera yang eksklusif. Taman Selera dia macam dewang macam ni, dia ada gelas, kaca belakang, cermin belakang keliling, ada aircon, 2 tingkat. Bawah jual makanan, atas jual craft, pakai eskalator. Boleh cari belakang situ. Brono ada, teri mandi ada, lepeng ada, belebak ada. Situ dia panggil apa ni, tea food. Kita panggil tea food, Terengganu food. Di situ makanan-makanan Terengganu saja dijual. Dan siapa yang jual di situ kita akan pilih. Kita tak boleh minta. Nasi dagang mana sedap sekali, nasi dagang Bukit Besar, kita akan suruh dia jual dalam tu. Dan mereka ini akan diberi insentif. Mereka akan diberi sewa yang minimal, dan setiap tahun kita akan beri insentif. Kerajaan akan beri insentif untuk menggalakkan pelancongan. Jadi tempat itu semua makanan-makanan kelah-kelah saja. Maknanya kelah ni maknanya kelah sedap. Kalau kata apa nama ni, otok-otok kemamang, kita akan minta jual dalam tu. Apa benda yang sedap? Kepuk Bukit Tobing, jual dalam tu. Dan insyaAllah kepuk Bukit Tobing ni saya sedang suruh orang kira dah tu berapa. Sebab saya cadang nak buat kepuk Bukit Tobing ni, dia panggil drive-thru. Masuk, tekan butang, kepuk RM10, jalan depan, bayar pitih, kepuk beri, pun gitu je. Ada bayar turun. Ni saya sedang tengok-tengok. Tu tanah sebelah dia, tanah kerajaan. Saya duduk perhati tengok. Tuang dia dah rawa gitu. Mungkin lepas ni tuan dia tahu saya kabur ni. Saya suruh orang cek tu, tengok. Kalau tak boleh, kita akan buat dekat dengan airport, dekat dengan traffic light tu. Saya duk kaji, sebab saya nak kepuk saya ni biar kelas ni, biar taraf macam KFC. Tak ada orang panggil kepuk dia jadi KFC dah.
Fikirlah kepuk benda, kepuk fried chicken kat anda lah. Kepuk fried apa, macam kita akan buat di kawasan Telaga Batin. Telaga Batin dekat Cikgu Zulfauzi tu. Cikgu Zulfauzi ada ni, mana dia ni? Ada Cikgu Zulfauzi. Kita akan buat tempat itu dijadikan sebagai ICT KLCC. Nama dia. Turun kapal terbang, kapal terbang nak landing, bapok tengok atas-atas dia tulis ICT KLCC. Apa maksud dia? Ikan celup tepung, kepuk lekor, cicak celek. Itu identiti baru Terengganu sekarang. ICT KLCC. Jadi ini akan popular. Ini orang sebut. Kalau mari Semadake, kat mana? ICT KLCC. Apa maksud dia? Ikan celup tepung, kepuk lekor, cicak celek. Itu je. Dia begitu cara dia. Kecil bagi kita, besar bagi rakyat. Ini yang perlu kita gunakan. Ini perkara-perkara yang sebenarnya yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Sebab itu saya tidak banyak memikir benda yang besar. Saya memikirkan benda yang kecil kerana saya yakin benda yang kecil impaknya sangat besar. Maka sebab itulah menjadi perjuangan kerajaan sekarang, kita melihat perkara-perkara yang kecil bagi kita. Contohnya tak sembahyang Jumaat, tak pernah orang fikir. Saya duk fikir nanti supermarket banyak akan mari Sogo nak mari Terengganu ni. Saya pun dah pening kepala. Sogo kata nak buka kat Terengganu, nak buka dekat stesen bas tu. Saya tak buat keputusan lagi nak bagi ke tidak. Pimbang habis piti orang Terengganu. Pasal orang Terengganu di alahan dengan Sogo. Kalau pun dia mahal Sogo tadi. Tapi tak apalah, saya kata mungkin beri peluang pekerjaan. Banyak lagi shopping kompleks besar ni. Bulan 11 ini akan siap bowling. Bulan 11 akan siap PB Central. PB Central, kita ada PB Plaza, kita ada PB Square. Dan semuanya nanti akan berjalan ke atas udara. Dia ada skywalk. Skywalk ni maknanya jalan atas udara belaka, tak main bawah dah. Bukan jalan kita saja, jalan kereta pun jalan atas udara lagi. Saya dah setuju untuk buat skywalk untuk kereta ni pun skywalk juga. Maknanya di antara bangunan dengan bangunan ni kita boleh niti, tak payah jalan ke bawah. Sebab saya tidak mahu orang Terengganu hitam selepas ini. Kita nak semua putih. Jadi biar jalan tempat teduh. Ni pun alhamdulillah kita dah setuju buat daripada stesen bas ke Pasar Payang, kita buat apa nama ni, kita buat atap ni gajah menyusup. Kita buat gajah menyusup dah dulu dah. Akan mungkin proses tender, saya ingat sebulan dua lagi start buat dah. Dari Pasar Payang ke stesen bas tak payah panas-panas dah. Duduk jalan semua, jalan bawa pak geduk, dan tepi kiri kanan ada kedai. Jadi sambil jalan berhenti, lengah sekejap berhenti, boleh makan. Jadi beri peluang pekerjaan korang. Itu je kita duk fikir, benda kecil-kecil je. Jadi sekarang saya berhasrat benar. Saya dah beritahu kepada unit perancang, saya nak Bandar Kuala Terengganu jalan atas udara. Dia tanya saya apa dia, macam mana nak buat? Kita akan start. Tak lama lagi saya dah setuju untuk banner Daiki Pasar Payang. InsyaAllah saya rasa dalam bulan depan akan start buat dekat yang tanah tambung tu, tanah yang diklaim tu, kita akan buat pasar sementara. Semua orang Pasar Payang semua duduk situ. Kita akan buat pasar Daiki, pasar baru. Jadi bagaimana pasar itu? Pasar itu dia akan menghubungkan di antara Bukit Puteri, Bazar Rakyat ke Pasar Payang. Yang kita buat sekarang ni Pasar Payang 2 di mana? Pasar Payang 2, kita ada Pasar Payang 1. Kita ada Bazar Rakyat. Semua kita akan ada aero bridge, ada jambatan gantung. Maknanya daripada Bazar Rakyat kepada Pasar Payang dia ada jambatan gantung. Dia aero bridge. Dan sedang didesainkan. Saya minta, tak tahu boleh ke tidak, tapi agak-agak boleh, daripada Pasar Payang sambung ke Mesir Putih. Naik pun jalan ke atas. Jadi nak semayang, okey, baru turun kat eskalator, tak payah semayang Mesir Putih. Naik pula, sambung ke Sembang, ke atas pula Sembang, sambung ke PB Plaza, sambung ke PB Square, sambung ke PB Central. Semua duduk jalan atas. Kita nak.
Jadi orang tengok Terengganu tak ada orang, penuh atas ni. Kau dah nampak. Kita nak menyelesaikan masalah trafik, kerana saya yakin bila kita naik belakang bangunan, traffic jam di Kuala Terengganu akan teruk. Tak ada pilihan kita. Nak besar kena rombok Kedah. Jadi macam mana nak buat? Okey, kita senang. Jadi orang parking kereta dekat dengan PB Central. PB Central kita ada lebih kurang dalam 800 parking kereta. PB Plaza kita ada lebih kurang 1000 parking kereta. Pasar Payang kita ada. Jadi orang parking kereta situ tak payah buat keluar dah kereta, jalan je dah tu. Sampai waktu semayang turun Masjid Putih, besar masalah. Satu pergi pula Pasar Payang. Jadi senang. Dan kita cadang di kawasan Pasar Payang ini, kita tambah kereta-kereta boleh lalu. Dia panggil apa nama ni, kita nak konsep dia adalah kita nak pedestrian, kita nak jalan kaki, apa dia panggil pedestrian area. Jadi kita nak konsep dia konsep jalan kaki. Maknanya orang parking kereta kat Astaka, jadi ambil kupon bagi kat bawah beca, kita naik beca, jalan dalam Pasar Payang, kita nak bantu beca. Dan kita ada juga bagi elektrik. Saya dah pergi tengok dah di Putrajaya, insyaAllah saya akan beli bagi. Bila siap semua kita akan beli bagi. Ada boleh pakai bagi dia macam bas, dia dapat boleh muat 12 orang, pakai elektrik, sebab kita nak green technology. Dan beca pun kita akan ganti beca baru. Semua beca-beca yang lama-lama tu kita akan bagi beca baru dengan lampu-lampu waktu malam pun. Kita akan buat sistem yang lebih, yang boleh jalan raung kapal Cina. Tapi tak payah kereta-kereta dah masuk, semua gunakan konsep jalan kaki ataupun menggunakan ini. Ini sebenarnya yang perlu saya fikirkan untuk kita nak dapatkan satu kekuatan ekonomi negeri Terengganu ini, dan kita bercadang untuk growthkan ekonomi negeri Terengganu. KDNK 2020 mencapai 8%. 2020 gaji pendapatan satu keluarga di Terengganu tidak kurang daripada RM8,000 bagi satu keluarga. Ini adalah hasrat, misi dan visi saya dalam meneraju negeri Terengganu ini. Maka kerana itu kita sekarang telah panggil profesional Terengganu bantu negeri Terengganu. Salah seorangnya kita panggil, selalulah Tengku Asmadi pun tahu, saya selalu berjumpa dengan anak-anak profesional Kuala Lumpur. Jadi kita dah setuju melantik salah seorang anak sebenar Takir. Anak sebenar Takir kita lantik, iaitu Datuk Anwar Muhammad, bekas naib presiden Cari Gali Petronas. Dia dah setuju. Dia baru saja berhenti 2-3 bulan lepas, dan dia telah setuju menerima jawatan baru sebagai pengerusi kluster oil and gas negeri Terengganu. Jadi dia sekarang sedang membuat perancangan bagaimana nak membantu negeri Terengganu untuk kita kreakan peluang pekerjaan, dapatkan lebih banyak sumber pendapatan berasas kepada oil and gas. Yang kedua, alhamdulillah, Yang Mulia Raja Datuk Raja Nordiana Tengku Indra, bekas naib presiden MAS yang telah mencipta Enrich Card, itu anak Terengganu. Dia juga telah bersetuju kita lantik dia sebagai pengerusi bahagian tourism pelancongan negeri Terengganu. Dan yang ketiga, bekas ketua pengarah pertanian Datuk Sofian, anak Terengganu, setuju kita lantik dia untuk bahagian kluster bioteknologi. Dan yang keempat, anak pengabang Keripuk Saudara Faris, sekarang ini CEO Cyberview Kuala Lumpur, CEO, telah setuju kita lantik dia sebagai pengurusi bahagian ICT negeri Terengganu. Dan baru ni kita dah tanda tangan dengan Cyberview untuk menjadikan kampung laut, iaitu pusat sains kita, sebagai ICT Park ataupun sebagai taman teknologi negeri Terengganu. Ini akan kita laksanakan. Cuma kena bagi masa. Jangan saya kata kapur hari ni esok kita tengok pasal. Tak ada apa lagi, tak ada apa lagi. Ingat kesenang je. Kau nak kena gitu, kena gini, pelah dulu, pelah ni, cari PT pula PT pula tahun ni kau sikit gitu boleh. Ini cabaran kepada saya lah. Saya pun kemarin baru saja jumpa dengan Tan Sri
Tan Sri Dr. Irwan Syariga bin Abdullah, Ketua Setiausaha Pembendaraan yang jaga pitih. Malam saya jumpa dengan dia, dia beritahu saya, Terengganu tahun ini jangan mimpi akan dapat 2 bilion. Saya pun susah hati lah. Sebab perbelanjaan kita, bajet negeri Terengganu tahun ini 2.35 bilion. Kalau tak dapat 2 bilion, kita berat benar. Sebab kita hasil-hasil lain kita hanya dapat lebih kurang 200-300 juta je. Kita mengharapkan 90% daripada hasil petroleum. Tapi dia beritahu saya semalam, dia kata cuba fikir-fikirkan dan kalau boleh kurangkan bajet supaya menjadi 1.5 bilion saja. Saya pun dah susah hati ni. Banyak benda yang kita kena cut. Dan sedangkan projek yang sudah komitmen yang sedang dilaksanakan di Terengganu tahun ini kita perlukan 450 juta dah. Belanja mengurus untuk bayar gaji-gaji kaki tangan, peruntukan situ, peruntukan ini sudah 1 bilion. Bermakna 1.45 bilion habis dah benda tu. Tak boleh buat benda apa lagi. Kalau saya cerita nak waktu, nak buat ni, nak mari cari duana. Lebih lagi, lebih kurang dalam 50 juta. 50 juta kita nak buat mana? Nak account sekolah fikir tak faham tu. Ini keadaan. Tapi walau bagaimanapun ini cabaran kepada saya. Dan saya terima cabaran ini dan saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan jalannya. Dari harapan saya semua sekali berdoa, mari kita doakan semoga negeri Terengganu akan terus dilimpahi dengan rezeki yang mungkin kalau tak mari daripada minyak pun dia akan mari daripada hasil yang lain. Dan insyaAllah alhamdulillah, kerana hari ini saya terpaksalah menebarkan muka untuk naik ke kementerian-kementerian untuk merayu dengan menteri, dengan KSU Koko ada duit lebih untuk dihantar ke Terengganu. Alhamdulillah ada beberapa projek yang saya pergi. Baru ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meluluskan projek di Kuala Besut, Gerbang Pelancongan 250 juta. Jadi tak pakai duit kita, pakai duit federal. Dan baru-baru ni saya pergi pula merayu kat Perdana Menteri minta untuk baiki pasar payah. Perdana Menteri telah luluskan sebanyak 92 juta. Jadi tak pakai duit kerajaan negeri. Kemudian kita minta lagi baru ni jalan di Kemaman, ada jalan-jalan sikit, alhamdulillah dapat pula 64 juta. Kita pergi pujuk gitu, giato kepok, giato wowo, giato kain batik, giato ni, lepas tu dah takkan balik saja. Ada pun tanya nak benda gini. Okey, boleh lah sikit dia pun 2-30 juta. Dah bukan sikit kita modal pun baru habis 1,000 riyal pun dah habis. Jadi terpaksalah buat macam itu. Walaupun ada pegawai di Jabatan Kementerian kata, dia kata tak pernah lagi Menteri Besar mari sendiri minta benda gini. Dan saya kata kalau saya atau pegawai mudah layang senang Menteri Besar sendiri yang mari. Saya kata kalau mudahwi saya tidur sini dia kata. Saya kata tunggu sampai pun kata boleh, baru saya balik. Jadi senang hari ini. Dan hari ini pun bila saya pergi ke kementerian, dia tengok Menteri Besar Terengganu mari, dia susah hati belaka hari ini. Kerana saya terpaksa hari ini. Kerana kalau saya tak bekerja macam itu, kita tak akan dapat apa yang kita nak untuk bangunkan negeri Terengganu. Dan kerana itulah saya nak minta tuan-tuan dan puan sekalian, berilah sokongan kepada saya. Dan yang kedua, beri penerangan betul-betul. Macam Terengganu kita ini, budak-budak kita yang kita tangkap ni, Datuk Putrajaya pun ada ambil bahagian. Budak-budak yang pakai yang ketak-ketak ni, naik motosikal peluk stokor tu, kita tangkap dia tu. Tapi bukan tangkap macam mana, kita panggil dia buat kaunseling, kita panggil molek. Saya tengok pula tu di Jabat Agama pakai sokong, pakai piyuh, pakai tudung molek, pakai baju kurung. Ya Allah ya Tuhan, aku teretik molek. Lepas tu tahu tak mudah, takkan buat berjanji dah. Nah, tapi yang sedihnya bila suruh mengaji, suruh baca tak boleh. Jadi saya minta sekarang, insyaAllah kita sedang bercadang. Saya akan bincang dengan Datuk Sejaya, mungkin kita akan buat satu tempat latihan. Saya sedang mencarikan konsep pondok moden. Saya juga akan bincang dengan Datuk Sejaya untuk buat satu pondok moden khas untuk buat latihan. Kita cari beliau orang muda kita yang tak ada kemahiran, tak ada kemampuan, nak baca Quran tak boleh dan sebagainya. Kita masukkan dia ke dalam pusat latihan, duduk 3 bulan, kerajaan bagilah
melalui Maidan kita bagi duit makan, kita bagi belaka dia, alarm duit poket pun kita bagi, tak ada masalah. Cuma biar dia duduk 3 bulan, lepas tu dia buat sosial sebagai hukuman. Mungkin itu yang kita akan buat. Kita akan fikirkan, sedang kita akan kaji tentang undang-undang kepada mereka-mereka yang ditangkap ini. Kita tak mau punish dia, tak mau beri hukuman, tapi kita gunakan konsep pendidikan. Kita masukkan dia ke dalam sekolah pondok. Jadi kita latih balik dia, kita train dia balik dia. Mana tahu suatu hari nanti dia akan jadi untuk imam, untuk bilal, dan mungkin dia akan jadi untuk guru. Siapa sangka. Sebab saya nak beritahu, pernah masa saya jadi cikgu dulu kat sekolah Ibrahim Fikri, saya jumpa ada seorang budak. Saya duduk perhati dia, sebab dulu saya tengah kejar budak ni. Kalau pak budak lagi semayang, saya tengah kejar. Saya duduk perhati seorang budak ni, dia waktu zuhur dia lari. Berapa kali saya tengok dia, waktu semayang dia akan lari. Sehinggalah satu hari itu saya pasang perangkat. Saya dapat tangkap dia. Lepas tu saya bawa dia ke kantin. Lepas tu saya tanya dia mau nak makan benda. Dia kejut. Dia tengok saya tak bawa. Dia kata nak makan nasi. Makan dengan saya. Makan, saya tak tanya pun dia. Dia heran. Dapat siapa ni? Saya tak tanya benda, tak barau ke dia ajak makan. Saya ajak makan, kenyang. Lepas tu dia pun kata, saya maaf cikgu. Pasal apa? Saya tak pergi semayang tadi. Saya kata, apa tak pergi semayang? Saya tak boleh semayang. Saya kejut dengar. Pertama kali dalam sejarah saya dengar orang lelaki tak boleh semayang. Saya kata, apa? Muzur. Tak. Kamu bukan lelaki. Tak lelaki. Dah guanda mulai semayang. Tak boleh semayang. Dah kalau semayang, dosa. Mana dah semayang dah apa? Kalau semayang dosa. Payah ni, ilmu ni. Saya kata gini, mari sini ikut saya masuk bilik. Saya pun ajak dia masuk bilik, bercanya betul-betul dia. Benda apa sebenarnya? Dia kata kalau saya semayang, cikgu, orang lain pun tak sah semayang. Aduh, parah kita. Jadi dia sama jawapan dengan yang saya tanya Mak Lempik. Mak Lempik yang nak pergi semayang Jumaat ni. Dia nak pergi semayang Jumaat, dia lecong pergi Patah Batu Buruk. Saya tangkap 2-3 orang, saya tanya dia. Sama je jawapan. Pasal apa mudah pergi semayang? Kalau saya semayang, menyusahkan orang. Pulung. Sebab apa? Jadi kau tepat speed kalau saya pergi. Jadi saya ini menyelesaikan masalah orang. Apa? Bila saya dok pergi, tepat orang pun selesa. Jadi orang semayang pun tak speed dia tu. Jawapan dia. Kelah punya jawapan. Sama juga jawapan ni. Saya pun tanya, baru saya tahu rupanya dia tidak, tingkatan 5 budak ini tidak pernah sembahyang wajib. Mandi wajib, sorry. Tidak pernah mandi wajib. Jadi dia tahu, ustaz dia khabar, ustazah, kalau dia semayang, dia tidak mandi, tak habis semayang, jadi dia putus dia punya makmum dia tu. Pandai dia. Tapi saya kata, apa mudah mandi? Kita tak kerti. Jadi saya nak khabar ke cikgu-cikgu, tolonglah cek anak-anak murid kita. Kecil bagi kita semuanya. Jangan sangka budak tahun 5 ada juga orang boleh nak mandi wajib. Apatah lagi nak semayang jenazah. Dia akan kata payah semayang jenazah. Semayang jenazah lah paling mudah sekali. Tapi bagi dia payah. Ini perkara yang kecil sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita perlu tengok. Jadi akhirnya budak ni saya pun panggil dia, kita bagi, saya tunjukkan cara, dia pun akhirnya dia kata mudah. Dan setelah beberapa tahun budak tu dah habis dah sekolah, saya pun tak ingat dah budak ni. Akhirnya Tuhan beri saya jumpa budak ini di kedai restoran sebelah UMT. Ketika tu ada restoran roti payang. Saya makan roti payang, saya tengok seorang budak yang pakai janggut, pakai jubah, pakai piok, dia mari kat saya. Cikgu, kenal tak saya? Saya tengok, saya kata pada dia pun budak ni hak pakai jubah-jubah mari kat aku ni. Saya kata tak kenal. Cikgu ingat tak? Hak tak reti semayang wajib, tak reti mandi wajib. Saya baru teringat dia. Allah, saya kata, dia kata ya. Dan dia ucap terima kasih saya. Kan selepas daripada itu, dia ikut tabligh. Dia jadi orang tabligh. Dah kahwin dah, ada anak. Dan siapa sangka hari ni dah tentu dia dah jadi imam. Inilah sebenarnya, nampak saja kecil bagi kita, besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itulah konsep kerajaan negeri juga dalam transformasi Terengganu Baru. Kita bukan nak mencari salah, kita nak membaiki generasi kita, dan insya-Allah generasi kita akan berjaya suatu hari nanti. Bila kita tinggal, kita dah meninggal nanti,
kita akan meninggal dengan keadaan yang rasa aman, damai, kerana kita telah menjalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Jadi minta maaf banyak-banyak. Saya sambung balik motivasi daripada Dr. Tengku Asmadi. Jadi, dan saya ambil kesempatan ini nak ucap tahniah lah kepada anak-anak saya. Saya pun tak kerti nak cakap dah tentang kecemerlangan anak-anak Terengganu ini. Saya ucap terima kasih banyak-banyak lah, kerana yang pertama tahun ini SPM kita pun hebat, anak-anak kita, dan insyaAllah kerajaan negeri akan fikirkan apa yang akan kita laksanakan kepada anak-anak kita. Dan sumbangan yang diberi oleh kerajaan negeri itu bukan besar sangat. Semoga hadiah yang akan kita berikan, sebuah komputer, laptop, itu akan boleh menjadi satu kekuatan lagi kepada anak-anak saya untuk belajar lebih gigih dan lebih bersungguh dan lebih semangat untuk masa yang akan datang. Dan tahniah kepada pelajar STPM 14 orang yang dapat semua A. 14 orang dapat semua A. Semua A tanpa A minor. Jadi yang lain tu ada A minor. Tapi yang 14 yang kita bagi baru ni semuanya adalah A. A saja, maknanya yang terbaik. Dan saya pun rasa terperanjat dengan nombor 14 itu, kerana berlaku dalam peperiksaan 2014. 14 orang yang terbaik, dan kita terbaik nombor 1 seluruh Malaysia. Kita dapat 3 kejuaraan dalam STPM tahun 2014 ini. Hebat ini. Dan lebih-lebih lagi nombor 14 ini memang nombor saya. Kereta saya pun nombor 14. Kenapa? Kerana 14 ini berada di tangan 1 dan 4. 1 yang kecil ini adalah rumah puluh. 1, 4, 14. Bila digenggam, dia akan jadi kuat. Nombor 14 ini dari sisi psikologi ialah nombor yang biasa, tetapi bila dikepal dan digenggam, dia akan jadi satu kekuatan kepada kita. Apa maknanya itu? Maknanya saya mesti mengumpulkan 3 mantan Menteri Besar yang lalu, iaitu Tan Sri Wang Mokhtar, Bapa Pembangunan, Datuk Seri Idris Yusof, Bapa Pendidikan, dan Datuk Seri Haji Ahmad bin Said, Bapa Pelancongan. 3 orang ini perlu digabungkan dengan saya, akan jadi 4, akhirnya jadi 1. 4 orang ini perlu bersama, perlu bergabung untuk menghasilkan satu yang terbaik kepada Terengganu. Dan maka inilah dinamakan 14, kerana kebetulan saya dilantik tahun 2014 Menteri Besar yang ke-14 menghadapi PRU yang ke-14. Jadi itulah sebenarnya nombor 14 yang memang menjadi satu visi dan misi saya sebenarnya, untuk melaksanakan 14 ini. Akan kita genggam kuat-kuat untuk memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi Terengganu juara, Terengganu Terengganu the best, dan Terengganu terbersih. Itu yang kita nak gerakkan. Jadi saya ucap tahniah, terima kasih kepada semua, terima kasih kepada jawatan kuasa PIBG dan kepada ibu bapa seberantaki. Saya nak minta ampun dan maaf, kerana saya nak istighfarkan tahun ini saya tidak akan mengekalkan jawatan pengurusi PIBG Sekolah Menengah Ibrahim Fikri, supaya menjadi keadilan kepada semua sekolah. Kalau tidak, sekolah lain kecil hati. Kita ada 7 buah sekolah, semua nak belakang saya. Kalau 7 saya tak ada hari ini. Jadi kalau beri kat Ibrahim Fikri, kecil hati komplek pula. Kalau ambil komplek, jadi 2. Nah, apa kata pula sekolah lepas pula. Jadi saya ambil keputusan, saya tidak akan pegang walau bagaimanapun. Jangan bimbang, saya dah beri jaminan mesyuarat PIBG boleh dilaksanakan di rumah saya ataupun di pejabat saya. Haji Gipin dia bimbang, dia kata lepas ada dia mesyuarat, biar saya mesyuarat PIBG di rumah saya. Jadi saya kata tak apa, tak ada masalah, marilah mesyuarat di rumah saya atau mesyuarat di pejabat saya sendiri. Dan cikgu-cikgu sekolah pun amat dialu-alukan, bolehlah beritahu saja nak ada mesyuarat, nak pinjam bilik mesyuarat Menteri Besar pun amat dialu-alukan. Silakanlah, mana tahu sebab dia kata tak pernah sapa lagi, tak happy. Jadi dengan ada mesyuarat, kita boleh sapa, boleh, tak ada masalah. InsyaAllah makan pun saya akan belajar. Jadi jimat duit sekolah cikgu, tapi jangan acak sangat je cikgu. Nanti saya pula tak ada nak mesyuarat lagi. Terima kasih kepada semua, dan saya terima kasih kepada Cikgu Haji Giping lah, Pak Cikgu Haji Giping yang banyak sebenarnya yang telah menjalankan tugas saya sebagai pengurusi PIBG.
Dan saya harap ini saya pun bukan kata nak apa nama ni, nak kempen, tapi saya rasa bukan senang hari ini bekas pengawal pelajaran nak jadi pengurusi PIBG tu pun kat awal saya paksa dia. Jadi dia pun saya nampak dia pun dah suka, dan lebih-lebih lagi saya nak minta Cikgu Ipin bantu saya kerana saya nak buat reunion dan sambutan Jubli apa kat sekolah ini. Sebab saya tengok banyak sekolah baru ni SF pun banyak. Jadi kalau kita buat program reunion ke Jubli ke, banyak kita akan dapat sumbangan yang boleh membantukan pendidikan. Yang ini akan memang saya tak akan tinggal pada ni. Saya akan laksanakan sebab saya pun bekas pelajar sekolah ini, Tengku Asmadi bekas pelajar sekolah ini. Kita akan kumpulkan semua sekali kawan-kawan bekas pelajar sekolah ini untuk mari untuk dia membantu sekolah, untuk memastikan sekolah ini akan lebih hebat untuk masa yang akan datang. Jadi kalau boleh saya nak cadangkanlah, kalau diterima oleh semua sekali, saya tahu bahawa pemilihan PIBG ini bergantung pada semua, tapi saya nak cadangkan supaya Tuan Haji Arifin lah untuk mengganti tempat saya sebagai pengurusi PIBG. Yang lain pula kepada masing-masing sekalian. Terima kasih kepada sekolah, terima kasih kepada cikgu-cikgu, tahniah, dan sebagai komitmen saya, sumbangan saya kepada sekolah ini, dia kata mungkin bisa mari takkan tinggal saja. Tapi baru ni saya bagi dah 6,000 kan. Untuk bantuan pendidikan saya baru saja bagi 6,000. Sekolah ni banyak saya bagi setahun kan, 2-30 ribu saya bagi kat sekolah ni. Dan tahun ini saya setujulah untuk pertamanya untuk memastikan dewan ini kita pasang akaun. Saya setujulah untuk sponsorkan pemasangan akaun dewan, dan untuk bantuan PIBG bagi sekolah ini untuk bantu Tuan Haji Ripin. Tuan Haji Ripin pun dikata ada WPT dah awak dia. Saya setujulah untuk memberi bantuan PIBG sepanjang RM10,000 sebagai bantuan pentadbiran PIBG Sekolah Menengah Bahasa Negara FIKI. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh rasa kesyukuran pada hari ini saya merasmikan Majlis Penyampai Mesyuarat Agung PIBG SMK Ibrahim Fikri kali ke-38 dan Majlis Penyampaian Komputer Riba kepada pelajar cemerlang SPM dan STPM Terengganu 2014. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi memulakan majlis, pelajar yang telah cemerlang dengan semua A dalam SPM 2014 dipersilakan Amanina Ayuni binti Ahmad Alawi dari SM Imtiaz Besut. Nordini Amani binti Kamarudin dari SMK Tengku Mahmud. Nur Syahira binti Abdul Hamid dari SMK Sultan Sulaiman. Siti Hawa binti Muhammad dari SMK Sultan Sulaiman. binti Cik Muhammad Apandi dari SMK Cukai. Nurul Akilah binti Syukur dari SMK Cukai. Alia Syuhada binti Aziz, calon CBK masalah pendengaran dari SMK Tengku Mizan. Pelajar cemerlang STPM 2014, nilai pelajar keseluruhan A termasuk A tolak, dipersilakan Nur Afifah binti Mat Khatib, dipersilakan wakil. Nurul Azira Syakila binti Zakaria.
Sabiha binti Muhammad Farid, SMK Swineri. Ahmad Faiz bin Muhammad dari SMK Nasiruddin Shah. Dipersilakan Muhammad Amiruddin bin Razali, SMK Nasiruddin Shah. Nur Fadilah binti Ali, SMK Nasiruddin Shah. Nur Syahira binti Sanusi, SMK Putra. Nurul Anisha binti Mokta, SMK Putra. Nur Fatin Izzati binti Ibrahim, SMK Putra. Muhammad Ali bin Hasan, SMK Bukit Payung. Nur Atikah binti Mal Hanafi, SMK Bukit Payung. Muhammad Yusuf bin Hazia, SMK Unek. Nur Shazlin Aida binti Abu Bakar, SMK Renek. Nurul Zahira binti Abdul Wahab, SMK Renek. Wijaya anak lelaki Echo, SMK Teguh Ibrahim. Nur Sufiah binti Azmi, SMK Padang Midi. Wan Asma binti Wan Daud dari SMA Atas Sultan Zainal Abidin. Zulkifli bin Syuaib Ibu Nahas, SMK Atas Sultan Zainal Abidin. Henhin, SMK Tengku Baria. Siman Lizzie Weng, SMK Tengku Baria, Wakil. Nur Ashikin binti Muda, SMK Ibrahim Fikri. Nur Nadira binti Gani, SMK Ibrahim Fikri. Seterusnya Hanisa binti Zakaria dari SMK Mercang. Nur Azlin binti Baba dipersilakan wakil dari SMKE Durian Guling. Muhammad Zulfakar Hadi bin Othman dari SMKE Durian Guling. Nur Aizi Syahri bin Alias dari SMKE Durian Guling.
Zulaikha